Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Musannif Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث وقيامه تعالى بنفسه أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص والوحدانية أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. Kata musannif, فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة. Artinya, maka setengah dengan makna sebahagian. Setengah dengan makna sebahagian. Kerana bila kata setengah daripada sifat Allah 20, setengah maknanya sifat Allah semua 40 lah. Dah kata setengah ni 1/2. Jadi setengah dengan makna sebahagian. Maka setengah yakni sebahagian daripada barang yang wajib ia barang bagi Tuhan. Barang masduk kena kepada sifat. Yang wajib ia bagi Tuhan yakni sebagai wajib akal. Wajib ia barang yakni sifat bagi Tuhan yakni sebagai wajib pada akal dengan makna mesti, sungguh atau mesti ada. Dua tu. Bila kata wajib, mana benda yang sungguh atau benda yang ada. Hukum akal mesti ada atau mesti sungguh. Akal hukum benda yang mesti, benda yang ada. Kemudian gabungkan wujubul wajibat, mesti ada benda yang ada, mesti sungguh benda yang sungguh. Jadi sifat Allah yang sama ada sungguh ataupun
ada masuk sini. Bagi Tuhan kita Jalla wa Azza, Azza wa Jalla boleh, Jalla wa Azza boleh, mana-mana lah. 20 sifat. 20 sifat tu fa'il. Fa'il bagi wajib. Famimma yajibu. Betul lah. Iaitu 20 sifat. Qala syarihu, berkata syarih, iaitu pensyarah kita ni, Al-Muallif Al-Syekh Hamad Saman bin Mahmud Al-Farlisi Al-Azhari rahimahullah ta'ala. Terbalik. Syekh Mahmud Saman Al-Farlisi Al-Azhari rahimahullah ta'ala katanya, dan hanya tu, jatuhnya, dan hanya sungguhnya dhamirul hali wa sya'an telah mengibarat. Dia ejak ibarat gitu. Biasa orang ejak ibarat dengan tamam butah, dia tamam sutah. Telah mengibarat fa'il oleh musannif dengan lafaz min. Mimma, mana min tu? Yang digabungan daripada min dengan ma. Mimma yang tab'idiyah. Jadi min ni banyak makna, antaranya makna tab'idiyah, iaitu menunjukkan sebahagian. Lepas tu dia kata, yakni tab'idiyah itu yang memberi faedah makna setengah, yakni sebahagian. Makna setengah, yakni sebahagian. Kerana bahawasa yang wajib pada zat Allah Ta'ala, dan jika adalah ia sifat Allah Ta'ala, ataupun ia wajib pada Allah, pada zat Allah itu, tiada terhingga baginya, bagi Allah Ta'ala sekalipun. Yakni sekalipun. Walaupun perkara yang wajib pada zat Allah Ta'ala dari sudut sifat tu tak terhingga, tapi yang wajib kita tahu tu sebahagiannya, bukan semua, bukan setengah. Kita tak tahu hakikat semua sifat kamalat Allah. Begitu juga kita tak tahu hakikat setengah daripada sifat Allah. Kerana setengah itu beri makna lagi 1/2 yang lain. Kalau sebahagian, dia umum. Tetapi setengah daripada yang wajib pada zat Allah Ta'ala itu, tiada berdiri bagi kita dalil atasnya, atas yang wajib pada zat Allah itu. Dengan ketentuan dalil atasnya. Titik. Contoh selain daripada sifat 20, tak ada dalil secara sarih. Tapi Allah Ta'ala ada tak sifat selain daripada 20 tu, bersifat dengan sifat-sifat sempurna? Iya. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Cuma selain 20 tu kita tak berdalil. Kita tak bersumberkan dalil kerana tidak jelas, tidak sarih. Lepas tu i'tikad tu, kita i'tikad secara ijmali, secara borong saja. Lepas tu dia kata, maka wajib atas kita mengetahui yang wajib pada zat Allah Ta'ala itu. Yang tanpa dalil tadi tu, tanpa dalil yang tertentu tu, dengan jalan ijmal jua, yakni dengan jalan borong sahaja, yakni bukan atas jalan tafsir, bukan atas jalan terperinci satu-satu, seko-seko nak tahu dalil, sama ada dalil akal ataupun dalil sam'i. Maka kata musannif rahimahullah, dan iaitu yang wajib pada zat Allah tanpa ketentuan dalil. Iaitu yang wajib atas Allah Ta'ala tanpa ketentuan dalil, ialah tiap-tiap sifat kamalat. Ataupun iaitu yang wajib atas kita mengetahui dengan jalan ijmal. Boleh? Ialah tiap-tiap sifat kamalat. Iaitu sifat-sifat kesempurnaan Allah, yang mana sifat-sifat itu jodoh bagi zat. Bukannya sifat mukamilat, sifat yang menyempurnakan zat Tuhan, tidak.
Tapi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang kesempurnaan kerana zat Allah Ta'ala sempurna. Kita bersifat dengan sifat kekurangan kerana kita itu kurang. Maka kita tidak boleh dijodohkan dengan sifat-sifat ketuhanan kerana tak mampu tangguh. Dan Allah Ta'ala tidak dijodohkan dengan sifat-sifat baru kerana menunjukkan dia kurang dan lekeh. Dan setengah daripadanya, yakni sebahagian daripadanya, dan setengahnya, yakni sebahagiannya sifat-sifat yang wajib pada zat Allah Ta'ala itu berdiri, yakni sabit bagi kita dalil atasnya, atas yang wajib bagi zat Allah itu. Dan ada dalil dengan tentu je, dengan tentu dalil, yakni ta'in. Bila sebut wujud afillahi syakkun qila baqa'hu wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Sifat hayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sifat kudrat wallahu ala kulli syai'in qadir. Sifat ilmu wallahu ala kulli syai'in muhit ataupun alim. Dia tu ya bagi ada tentu tu dalil tu. Maka wajib atas kita mengetahui, atas kita yakni mukallaf yang ahliyatun nazar, mengetahui sifat tersebut yakni beserta dalil. Mengetahui apa? Dengan jalan tafsir, dengan jalan seko-seko, satu persatu, titik. Dan iaitu tahu atas jalan tafsir itu 20 sifat, yakni 20 sifat atas pandangan yang masyhur, lagi pula marjuh. Atas pandangan yang rajih 13, atas pandangan marjuh ataupun masyhur 20. Bagi orang yang mensabitkan ahwal, bagi yang tak mensabitkan ahwal 13. Kemudian kata syarih rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yang akan datang sebut 20 itu, titik. Dan dikehendakkan dengan sifat, apa dia sifat? Iaitu sifat barang yang tiada ia barang zat. Jadi dia ni bukan zat tu ya. Kita kan takrif yang kena terdaji dulu, sifat ada dua. Satu yang tuju kepada sifat yang wujudi saja. Ada kan? Ada rasanya. Wujudi saja. Wujudi saja. Takrif yang kedua ialah sifat itu ialah selain daripada zat. Selain daripada zat, umum lagi lah. Umum lagi. Jadi sama ada bila kata barang yang tiada ia zat, yang ni benda yang bukan zat. Bila benda yang bukan zat, dia sifat. Dan terbelah pula dua, sifat yang sungguh, sifat yang ada. Kemudian maka melengkapilah nafsiyah, yakni melengkapilah sifat dengan takrif barang yang tiada ia zat itu, nafsiyah dan ma'ani dan ma'nawiyah, titik. Sifat nafsiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Dah mana dia salbiyah? Patut salbiyah buh sekali lah. Mungkin jatuh kot. La'alla zahir dan salbiyah sekali lah. Sebab dia pun bukan zat. Kita baca semalam kita tulis nanti hiya ghairu. Sifat salbiyah tu lain berzat. Kalau wujud hiya huwa. Kalau ma'ani akan datang la hiya huwa wala hiya ghairu. Maka kata dia dan dikehendaki dan ma'nawiyah, betul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dia pun masuk wahiyya al-wujudu, dan bermula dia 20 sifatan tu al-wujudu, al-wujud wa ma'utifa alaiha tu khabar. Wujud apa di atas kata dia tu jadi khabar. Di sini wujud. Wujud tu apa? Arti wujud ialah arti wahyal wujudu. Itu artinya. Nya tu kena kepada wahyal wujudu. Ialah yang pertama, yakni sifat yang pertama daripada 20 itu, yakni 20 yang wajib tahu secara tafsil, ialah sifat wujud. Apa? Wujud.
Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Syekh Mahmud Saman Al-Farlisi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala sebut, bermula ta'rif sifat wujud itu, al-wujudu sifatun subutiyatun la tahaqquqa laha fil kharij wa la irtibata laha bi ghairi dhati. Ini atas pandangan subutiyah la tahaqquqa, atas pandangan amrun i'tibari. Kalau dia kata la irtibat, tidak ada irtibat, mana tidak ada satu sifat, tidak ada penambah. Oh bukanlah, betul lah, sebab dia sifat wujud kan. Kalau maknawiyah tu ada irtibat. Jadi kata arti kata al-wujud ila akhirih itu, wujud itu iaitu wujud. Apa dia? Satu sifat yang sabit. Yang apa? Yang sabit, mana sungguh, dia bukan ada. Allah Ta'ala ada ke tak? Allah Ta'ala ada. Ada Allah ada ke tak? Ada Allah tak ada. Itu sabit. Ada Allah tak ada. Sebab sifat wujud Allah bukannya ada, tapi sabit. Sungguh. Tiada tahqiq baginya, bagi sifat wujud pada kharij. Yakni tiada tahakkuk pada kharij, kerana dia amrun i'tibari. Kalau tahakkuk fil kharij, makna dia hal. Jadi ta'rif ini menyokong kata wujud itu amrun i'tibari. Sebab dia kata tidak tahakkuk pada kharij, sedangkan amrun i'tibari kita kata ada dua. Tahakkukun fi nafsihi, laisa tahakkukun fi nafsihi bin nazari ila iftiradil fardi, iftiradil muftarid, wa i'tibaril mu'tabir. Menitibari kan dua. Pertamanya tahakkukun fi nafsihi biqat'in nazar ila iftiradil faridi ataupun muftarid, wa i'tibaril mu'tabir, tanpa kita tengok kepada orang yang mengira-ngirakan, orang yang memfardukan, maka dia panggil tahakkuk fi nafsih. Itu dia panggil amru i'tibari intiza'i. Intiza'i ini cabut keluar, berlaku sungguh lah. Yang kedua, laisa lahu tahakkukun fi nafsihi. Kenapa? Bi'tibaril mu'tabir wa iftiradi faridin atau muftarid. Karena kita i'tibar, orang fikir oh Mercury, ada laut Mercury. Amru i'tibari, tapi laisa lahu tahakkukun, tak berlaku sungguh pun fil kharij. Dia tak berlaku sungguh pun, silap. Tak berlaku sungguh pun, dia panggil amrun i'tibari ikhtira'i. Maka di sini dia kata tiada tahqiq baginya, la tahaqquqa laha fil kharij. Kenapa? Kerana amru i'tibari tahakkuk fi apa? Tahakkuk fi nafsi itu ialah tahakkuk fi dhihin. Kalau di kharij, thubut di kharij hak tu hal, mawjud fil kharij hak tu wujudi, sifat ma'ani. Dan tiada irtibat baginya, bagi sifat wujud dengan lain daripada zat, macam sifat ma'nawiyah dengan ma'ani. Ma'nawiyah tu irtibat bagi sifat ma'ani dengan zat. Maka keluar dengan kata kita thubut itu oleh sifat salbiyah. Oh gitu. Dia nak keluarkan subut itu dengan sifat salbiyah. Sebab apa? Sebab sifat salbiyah mungkin nak kata subut di sini amrun i'tibari, makna sabit sungguh dengan makna amrun i'tibari, maka terkeluarlah salbiyah sebab salbiyah adami. Walaupun sebahagian muhaqqiqin kata dia amrun i'tibari, tapi yang biasa kita ucapkan dia itu bukan amrun i'tibari, dia itu amrun adami, benda yang dok. Sebenarnya adami ni pun subut juga, sabit. Cuma pelik sikit syarah sini. Mungkin nak kata subut sini, takbir subut yang mengeluarkan salbiyah ni, takbir kata subut ni subut amrun i'tibari lah, ataupun subut amrun i'tibari lah kalau ikut ta'rif tu. La tahaqquqa laha fil kharij tu. Tidak ada tahakkuk padanya, pada sifat itu fil kharij. Kalau dia kata tahakkukun fil kharij, maknanya dia hal. Bila hal, jelas sikit lah kalau nak keluarkan salbiyah, sebab salbiyah bukan hal. Hakadha.
Dan dengan kata ataf berkata dengan kata, yakni maka keluar dengan kata kita tiada tahqiq baginya bagi sifat itu pada kharij itu oleh sifat ma'ani. Tiada tahakkuk baginya pada kharij. Kalau ma'ani tahakkuk fil kharij lagi mawjud fil kharij. Cumanya istilah tahakkuk ni biasanya amru itibari lah. Kalau hal biasa bahasakan dengan thubut fil kharij. Kalau amru itibari macam tadi, ada tahakkuk fi nafsi, ada yang laisa tahakkuk fi nafsi. Kalau tahakkuk fi nafsi dia amru itibari intizai. Kalau tahakkuk laisa bi nafsi atau laisa lahu tahakkukun fi nafsi, itu amru itibari ikhtirai. Segitu. Ini tiada tahqiq, ini tiada tahakkuk bagi sifat itu pada kharij itu oleh sifat ma'ni. Sifat ma'ni mesti tahakkuk di kharij sebab dia ada. Dan dengan kata kita tiada irtibat baginya bagi sifat lain daripada zat itu oleh sifat ma'nawiyah. Dia keluar so. Dia keluar so. Jadi bila kita kata thubut tadi, dia keluarkan salbiyah. Makna thubut itu termasuk ma'ani ma'nawiyah. Dia tak keluar lagi tu. Lepas sebut kemudian pula tiada tahqiq baginya pada kharij. Keluar pula ma'nawiyah. Tiada tahqiq baginya pada kharij, keluar pula ma'nawiyah. Keluar pula ma'ani. Masih lagi ada ma'nawiyah. Nak mengeluarkan ma'nawiyah dia sebut apa? Tiada irtibat baginya. Itu keluarkan ma'nawiyah. Kerana ma'nawiyah itu irtibat. Tambat antara ma'ani dan zat. Itu bahasa dia. Tambat antara ma'ani dan zat. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, iaitu maka bahawasanya murtabit ia ma'nawiyah dengan sifat ma'ani. Artinya arti murtabit itu, murtabitullah kalau bahasa Arab, melazimi ia ma'nawiyah bagi ma'ani. Ma'ani malzum, ma'nawiyah lazim. قال المصنف رحمه الله والقدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث وقيامه بنفسه أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص. Arti kata musannif. Dan yang kedua qidam, yakni sedia, itu terjemahan. Ketiga baqa, yakni kekal, itu terjemahan. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadithi, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, itu terjemahan. Kemudian yang kelima, qiyamuhu binafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Artinya jadi dengan makna itu makna. Tiada berkehendak ia Allah kepada zat, yakni untuk ada dia. Seperti sifat nak ada dia, kena ada di zat atau jirim. Dan tiada berkehendak ia Allah kepada yang menjadikan Allah, iaitu fa'il. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, al-qidamu, bermula qidam itu, al-qidamu huwa adamu awwaliyati dhati was sifati. Adamu awaliyati dhati was sifat. Jadi dia nak maksudkan sini qidam hakiki, sebab dia ternafinya zat dengan sifat tu ada awal. Jadi dia nak maksudkan qidam hakiki lah. Kerana qidam hakiki ada dua, qidam zati, qidam sifat. Tu tambah qidam hak makhluk pula, qidam idhafi, qidam qidam zamani. Betul dia kata syarih rahimahullahu ta'ala, arti qidam huwa adamu awwaliyati dhati was sifat, bermula qidam iaitu qidam ketiadaan. Yani secara dalalah mutabaqiyah, dalalah mutabaqah tepat kena kepada bila sebut qidam, artinya ketiadaan awal bagi zat dan segala sifat. Tak ada awal. Zat Allah tidak ada awal. Sifat Allah, sifat-sifat Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samad, basar pun tak ada apa? Tak ada awal juga. Jadi ternafinya zat dan sifat-sifat Allah itu ada awal. Itu maksudnya. Wal baqa'u huwa adamu akhiriyati dhati was sifati. Ini pun sama.
Ini baqa' hakiki. Baqa' aridi, ahli syurga, syurga, neraka. Artinya, bermula baqa' iaitu baqa' ketiadaan khabar, ketiadaan akhir bagi zat dan segala sifat. Yang ini baqa' tu terkena kepada tidak selalu atas jalan dalalah mutabaqiyah. Mutabaqah. Senang je tu. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ya biasa lalu hak payah senang lah ni. Dah lalu Aqidatun Najin dan mukhalafatuhu wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith hiya adamu mumathalatihi laha fi syai'in la fi dhatin wala fi sifatin minas sifati wala minal fi fi'lin minal af'ali. Artinya, bermula mukhalafatuhu lil hawadith itu, yaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, ketiadaan menyamai Allah Ta'ala bagi segala yang baru pada suatu, sama ada badannya tiada sama pada suatu tu pada zat, dan tiada pada satu sifat daripada segala sifat, dan tiada pada satu perbuatan daripada segala perbuatan. Ternafinya persamaan Allah dengan makhluk dari sudut zat, sifat dan perbuatan. Ternafi itu yakni pada hakikah, bukan pada nama tapi pada hakikat sahaja. Dan bermula segala bagai menyamai itu 10 yang lagi akan datang bagi musannif pada lawan ini sifat, iaitu mumathalatuhu ta'ala lil hawadith. Sama macam Aqidatun Najin semalam, dia kata 10 akan datang disebut. Kalau belajar Aqidatun Najin dia dah sebut dah lah. Bukan Aqidatun Najin. Kalau belajar dalam Tijan Darari yang dulu kita baca tu, tahu dah lah 10 tu. Dia sebut dah. Syekh Nawawi sebut satu-satu. 10 perkara yang menjalahi Allah Ta'ala dengan makhluk. Kemudian kata musannif, wa qiyamuhu bi nafsihi huwa adamu iftiqarihi ila mahallin ay dhatin yaqumu biha wala ila mukhassisin ay mujidin yujidu. Artinya, bermula qiyamuhu bi nafsihi, iaitu qiyamuhu bi nafsihi, ketiadaan berkehendaknya Allah kepada mahal, yakni zat, bukan tempat. Lepas tu dia membuat takut orang faham mahal bila selar begitu, maknanya mesti tempat. Bukan nak kata Allah tidak bertempat dah. Allah tu tak berhajat kepada zat untuk ada dia. Seperti sifat biru nak ada dia kena ada pada baju. Sifat hijau nak ada dia kena ada pada dinding. Maka hak tu dia panggil berhajat kepada mahal ataupun zat untuk ada dia. Tu. Yang berdiri ia zat itu dengan yang berdiri ia apa? Yang berdiri ia Allah dengan dia, yakni padanya, pada zat itu, pada mahal itu. Tak boleh. Tak perlu. Jadi qiyamuhu bi nafsihi terkena kepada tidak berhajat. Dalalah mutabaqiyah. Dan tiada berkehendak ia Allah kepada mukhassis, yakni fa'il pembuat, yang menjadikan Allah Ta'ala nuqtah. Maka dengan ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala kepada zat, lazim bahwasanya ia Allah zat, tiada sifat. Lazim faham daripada kata Allah itu tak berhajat kepada zat, mana dia tu bukan sifat, dia itu zat. Sebab zat boleh bawa diri, sama ada benda itu qadim ataupun baru. Qaim bi nafsi, boleh bawa diri. Dan dengan ketiadaan berkehendaknya Allah kepada fa'il, yang menjadikan tak berkehendak kepada fa'il itu, lazim bahawa zatnya zat Allah, tiada ia zat Allah, seperti segala zat yang berkehendak kepada yang menjadikan zat itu. Seperti apa? Yang ini makhluk lah. Makhluk berhajat kepada menjadikan
menjadikan dia. Sebab tu ada sifat muftaqirun ilaihi kullu ma'adah, iaitu sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, wahdaniyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman. 9. Tu sifat muftaqirun ilaihi kullu ma'adah. Sifat apa nama tu? Sifat mustaghniyan an kulli ma siwa, sebelah baki dia. Wujud qidam baqa mukhalafah lil hawadith qiyamuhu bi nafsihi, sama basar kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Yakni makna qiyamuhu binafsihi itu iaitu makna qiyamuhu binafsihi ibarat daripada kaya, yakni terkaya yang semata-mata, yakni kaya mutlak. Ini kaya ada dua, kaya muqayyad, kaya mutlak. Kaya muqayyad makhluk, kita dipanggil kaya kerana dikaitkan dengan sesuatu, kaitkan dengan harta, kaitkan dengan kereta, kaitkan dengan duit, kaitkan dengan rumah besar dan sebagainya. Allah Ta'ala tidak. Allah terkaya mutlak dengan mana tak berhajat kepada semua itu. Tak ada semua tu, tak ada makhluk satu habuk pun Allah terkaya. Terkaya mana tak berhajat semata-mata. Dan bermula demikian itu. Demikian kaya yang semata-mata tu. Kaya kok mana ni? Dan bermula demikian itu. Dan bermula demikian itu kaya. Gitu. Baca gitu Dan bermula demikian itu kaya, khabar. Tiada ada ia demikian itu kaya, melainkan tertentu, yakni khusus bagi Tuhan kita Jalla wa Azza jua sahaja. Tu maknanya Allah sahaja yang kaya mutlak. Kaya muqayyad bukan Allah. Kaya muqayyad makhluk. Kaya mutlak ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya muqayyad kita, sebab tu kita dikaitkan dengan ada kereta, ada tu. Kita berhajat kepada kereta tu semua tu untuk mensabitkan kita kaya. Adapun Allah tak berhajat pada semua tu. Hancur alam, tak ada Nabi, tak ada orang menyembah dia, semua maksiat belaka sekalipun, dia itu tetap tidak turun dan tidak naik tahap ketuhanan dia. Tetap sempurna, kaya mutlak. Qala ta'ala, telah berkata, qala Allah Ta'ala, يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Arti firman Allah Ta'ala, hei segala manusia, bermula sekalian kamu itu berkehendak kepada Allah Ta'ala. Dan bermula Allah Ta'ala itu ialah Tuhan yang kaya, yakni tak berhajat kepada makhluk, tak berhajat kepada zat, tak berhajat kepada mukhassis, lagi pula kepujian. Tu dalil qiyamuhu binafsihi. Habis, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kata musannif, wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Artinya, arti kata musannif, dan wahdaniyah, arti wahdaniyah as-so ataupun so tu satu. Boleh panggil satu pada Tuhan, boleh. Kenapa boleh panggil satu pada Tuhan? Satu tu bukan tunjuk dua ke? Hak tu tak mengaji makulat. Mengaji makulat, satu tak dipanggil bilangan. Sebab tu dalam kitab Bidayatul Hidayah Syarah Ummul Barahin, dia sebut apa? Allah Ta'ala As-Sa, bukan dua. Tu bukan dua, tu makna satu lah. Yakni, jadi As-Sa ni asal pada So tu lah. So tu asal pada So tu lah. So tu satu. Punya takut kita nak sebut satu. Sebab apa? Sebab tak belajar tu ya. Dan iaitu wahdaniyah tu, ketiadaan. Dia kata so,
yakni tiada yang menduai baginya, bagi Allah pada zatnya, zat Allah, dan tiada pada, yakni tiada menduai ia pada segala sifatnya, sifat Allah, dan tiada, yakni tiada menduai baginya pada segala perbuatannya, perbuatan Allah. Jatuh nun tu, perbuatannya, perbuatan Allah, bukan perbuatnya. Perbuatan. Perbuatan di sini dengan mana perbuatan di sini? Perbuatan di sini mana masdari, iaitu nak buat satu benda. Nak buat satu benda tu Allah tak bersekutu dengan benda lain. Itu kan mutasi yang ternafi, ataupun tak ada orang lain yang macam Tuhan buat sesuatu, yang menghasilkan sesuatu. Perbuatan macam Tuhan tu tak ada. Sama ada kita boleh kata perbuatan tu dengan mana perbuatan masdari, dengan mana ketika buat tu, ataupun ma hasala bil masdar, dengan mana hasil daripada dia buat tu, dia pun tak sama macam Tuhan. Sebab tu Allah Ta'ala dia apa, cabur, kata suruh buat lalat, suruh umpama lalat, tak boleh. Nak buat lalat sama ada secara perbuatan masdari, tak boleh, apatah lagi ma hasala bil masdar, nak jadikan lalat tu hasil perbuatan mereka, tak boleh, tak mampu. قال الشارح الوحدانية هي عدم التعدد في الذات والصفات والأفعال. Bermula wahdaniyah itu, iaitu wahdaniyah, ketiadaan berbilang. Ini kena dalalah mutabaqah, tepat kepada tidak berbilang pada zat dan segala sifat dan segala perbuatannya, perbuatan Allah. Mungkin dia musanna dia eja dengan perbuatnya lah, cuma kitanya perbuatnya perbuatannya, sebab diulang dua kali dah tu. Perbuatnya, yang ni perbuatan Allah lah. Maka esa zat itu melazimi ia esa zat akan nafi, yakni ternafi. Malam dah, an-nafyu bima'na lintifa, ternafi dua perkara daripadanya, daripada esa pada sifat, pada zat. Pertamanya al-kamul muttasi fi dzat, kamutasi pada zat, iaitu bersusun zat daripada beberapa juzuk. Kita dah cerita dah kamutasi bagi makhluk dia ada tiga. Satu khat, bila dia itu tul, ada panjang saja, maka kamutasi dia khat, dengan makna gabungan daripada titik, jadilah panjang. Kalau dia itu berbentuk seperti kertas, maka kamutasi dia ialah khat, gabungan daripada khat, jadilah gini. Kalau dia itu jenis three dimensional shape, maka dia maka dia punya kamutasi dia ialah sutuh, gabungan daripada sutuh hak nipis-nipis ni, jadilah dia itu berapa tu, jisim yang three dimensional shape. Allah Ta'ala bukan begitu. Kemudian al-kamul munfasilu fi dzati, iaitu ada banding baginya, bagi zat Allah. Jadi ada orang lain macam zat Allah Ta'ala, dengan zatnya itu menunjukkan ketuhanan dia macam Allah. Bukan, tak ada. Dan asa sifat itu melazimi ia asa sifat akan nafi, yakni ternafi dua perkara pula. Pertamanya al-kamul muttasilu fi sifati, iaitu berbilang-bilang dua sifat baginya, bagi Allah, daripada satu jenis. Kita kata dah sifat Allah itu banyak, sifat Allah itu tak banyak. Seperti dua kudrat dan dua ilmu dan barang sebagainya. Jadi orang yang tidak mahu menerima penterjemahan lagu mana dia nak hurai ke sini. Mengetahui Allah bukan satu, mengetahui Allah banyak. Berkuasa Allah bukan satu, berkuasa Allah banyak. Mendengar Allah bukan satu, mendengar Allah banyak. Melihat Allah bukan satu, melihat Allah banyak. Lagu mana? Sifat Allah banyak, sifat Allah tak banyak. Sebab setiap satu sifat yang banyak tu tak berdua, tak bertiga, ada satu je. Jadi orang yang tak terima apa-apa ni, dia tak boleh ni sekat sini, ataupun dia baca laju lah sini, dia hurai bodoh-bodoh lah sini, dia nak lari.
Yang kedua, al-kamul munfasilu fi sifati, iaitu ada sifat bagi yang lain yang menyerupa akan sifatnya sifat Allah. Titik. Ada sifat selain Allah Ta'ala macam sifat ketuhanan dia. Iaitu apa? Iaitu tak berhajat kepada mukhassis, fa'il. Walaupun sama dari sudut tak berhajat kepada mahal. Itu tak payah kata sifat ketuhanan, sifat kita pun sama. Dan asa segala perbuatan itu al-munfasil fi sifat, yakni al-kamul munfasilu fi sifat. Atas pandangan mu'tamad 5 je. Tak ada kam muttasil pada perbuatan. Kalau nak adakan juga, dia taswir 2. Satu hak nafi, satu hak sabit. Hak sabitnya ialah semua makhluk ciptaan ma hasala bil masdar ni tuju pada Allah. Itu kam muttasil yang sabit. Kam muttasil yang nafi pula ialah apa? Ialah Allah Ta'ala itu bersekutu dengan orang lain untuk buat satu nuqtah, untuk buat satu jawahiri. Itu mustahil. Dan iaitu mana? Padanya iaitu bahawa ada bagi yang lainnya yang lain daripada Allah perbuatan daripada segala perbuatan, yakni perbuatan yang bangsa ketuhanan. Tak ada. Dan adapun bermula al-kamul muttasilu fil af'ali. Jadi kita boleh dapat faham kata. Betul lah. Kita boleh dapat faham kata. Betul. Okey. Kam muttasil pula fil af'ali, iaitu berbilang-bilang perbuatan Allah Ta'ala. Kalau atas dah satu, maka iaitu sabit ia berbilang-bilang perbuatan Allah. Perbuatan Allah banyak. Perbuatan masdari Allah banyak. Maka masdari banyak, maka perbuatan ma hasala bil masdar Allah banyak. Langit, bumi, ma hasala bil masdar, daripada perbuatan masdari Allah Ta'ala. Banyak tak? Banyak. Bintang banyak. Langit berapa lapis. Bumi berapa lapis. Jin manusia berapa ribu. Maka sabit ia tiada sah dinafikan, kerana tiap-tiap alam ini perbuatan Allah Ta'ala. Dan iaitu perbuatan Allah Ta'ala tiada terhingga banyaknya perbuatan Allah Ta'ala, dan berbilang-bilang, yakni tiada terhingga berbilang-bilangnya, dan tiada terhenti ia perbuatan Allah atas had. Kata Allah Ta'ala, kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk. Itu kisah yang masyhur Ibnu Syajari, kitab Sirajul Huda, kitab Ad-Durrul Thamin, kitab Syarhus Sanusiah. Mungkin akan datang Aqidatun Najin, menceritakan Nabi Khadir AS. Itu dia tanya pada Ibnu Syajari, apa Allah Ta'ala buat sekarang? Maka dia tawakuf, tak boleh jawab. Sehinggalah malam itu dia bermimpi Nabi SAW dan beri jawapan. Itu kisah yang masyhur dalam kitab Aqidah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Ni dalam Aqidatun Najim yang dalil semalam. Artinya, dan tiada mengetahui akan segala tentera Tuhan engkau melainkan ia Allah. Sebab apa? Banyak sangat perbuatan Allah, banyak. Maka tentera Allah, malaikat tu Allah Ta'ala cipta banyak juga. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, fahadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wahiyal wujudu wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Artinya, maka inilah 6 sifat yang pertama daripadanya, daripada 20 sifat dinamakan yang pertama daripada 6. Silap 6 daripadanya daripada 6 dinamakan nafsiyah, ay mansubatun ilan nafsi, yang dinisbahkan kepada diri. Apakah sifat yang dinisbah pada diri? Wujudlah. Sebab tu dia kata hiya huwa, sifat itu tuju pada zat. Sebab tu Imam Abu Asy'ari kata al-wujudu ainul mawjud. Dan iaitu sifat nafsiyah ialah wujud, ay atas pandangan mu'tamad. Atas pandangan mu'tamad, qidam dan baqa' tak masuk. Tapi ada Hasyiah Yusi sebenarnya kawan, Hasyiah Yusi ala kubra tu dia kata jalal, jamal, hal-hilm dan sebagainya itu sifat nafsiyah jika dibanding dengan makhluk. Dan yang 5 kemudian daripada 6 tu, kemudian daripada sifat nafsiyah dinamai akan 6 itu
sifat salbiyah. Repeat. Salbiyah ay salbun bimakna linsilab. Nafi makna ternafi. Ilalah mutabaqah. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala. Al-nafsiyatu hiya ma la tahaqquqa dzatu kharijan. Itu kata syarih. Sifat nafsiyah itu hiya ma la tatahaqqaqu dzatu kharijan biduniha katahayyuzil jirmi. Artinya, arti kata syarih, bermula sifat salbiyah, sifat nafsiyah itu, iaitu sifat nafsiyah barang yang tiada tahqiq zat pada kharij, tiada tahaqquk zat pada kharij. Tiada tahaqquk, yang tidak sabitnya zat itu pada kharij, pada realiti, dengan ketiadaan sifat nafsiyah wujud. Yani bila kita kata Zaid, batang tubuh Zaid, confirm kita sabit sifat wujud. Tak boleh kita kata Zaid batang tubuh tu situ, tapi kita kata dia tiada. Tak boleh. Mesti dia tahaqquk, tak akan tahqiq, tak akan sabit dan ada di kharij batang tubuh seseorang, melainkan kita sabit sifat wujud. Seperti mengambil lapang bagi jirim, dia bagi kias. Jadi bagi mengambil lapang bagi jirim ini wajib zati muqayyad, dia panggil. Yang ini selama mana ada jirim mesti bertempat. Dengan makna tak boleh kita fikir kata jirim tak bertempat, tak boleh. Seperti mana begitulah kita tak boleh nak fikir kata satu batang tubuh tu kalau di situ kita tak panggil tiada, bahkan kita panggil ada. Seperti mana jirim yang apabila dia itu ada, maka dia mesti bertempat dan mengambil lapang. Mengambil lapang qadar dia. Mengambil lapang ni ada hakiki, ada majazi. Yang hakikinya betul-betul ambil lapang. Dalam bilik ni ada ruang banyak lagi, kita ambil bahagian sini. Kalau ambil lapang yang majazi, dengan mana contoh kita kata saya duduk di dalam bilik, dengan mana bukan bilik semua ni, bilik sebahagian ni je. Tapi kita kata saya duduk dalam bilik seolah-olah macam kita ni menjadi gemuk dan besar dan mengisi ruang-ruang dalam bilik ni. Bukan? Sikit je. Saya duduk di Perak, contoh. Saya duduk di Selangor. Saya duduk di Terengganu. Bukannya saya ni membesar sampai Terengganu tu penuh dengan jirim saya, bukan. Itu majazi. Kemudian maka bahawa jirim tiada tahqiq, ia jirim tiada tahaqquk, dan sungguh ia jirim pada kharij. Jadi kalau ikut musannif kita ni, dia nak kata tahqiq ni mana sungguh secara umum ni. Boleh, betul. Betul tu? Jirim kan? Okey, betul. Maka bahawa jirim itu tiada tahqiq ia jirim, yakni tiada sungguh ia jirim pada kharij. Jirim ni sungguh lagi ada lah, sebab dia ni benda yang zat. Dengan ketiadaan mengambil lapang, tak boleh. Bersalahan segala sifat yang lain daripada sifat nafsiyah, seperti kudrat mathalan, ay mathal tu mathalan maf'ul mutlaq li fi'il mahdhuf. Maka bahawa jirim tiada terhenti tahqiqnya. Mana ni? Barang yang tiada tahqiq zat pada kharij dengan ketiadaannya, seperti mengambil lapang bagi jirim, maka bahawa jirim tiada tahqiq ia pada kharij dengan ketiadaan mengambil tempat. Bersalahan segala sifat yang lain daripada sifat nafsiyah, seperti kudrat mathalan, maka bahawasanya jirim okey, betul. Seperti kudrat. Jadi kudrat ni dia apa? Kudrat ni dia tak terhenti kepada ada zat untuk sabit dia. Bukannya kita kata bila sabit ada batang tubuh dia, mesti kudrat ada. Tak mesti. Boleh jadi tak dia itu batang tubuh ada tapi lumpuh, tak ada kudrat? Boleh? Boleh jadi tak dia itu batang tubuh ada tak ada sifat hayat? Boleh? Boleh jadi tak batang tubuh dia ada tapi dia itu tidak ada ilmu? Boleh? Jadi dia kata maka bahawa jirim tiada terhenti, yakni tiada berhajat tahqiqnya. Jirim, yakni keberadaan jirim tu tak berhajat pada kharij atas kudrat, tak perlu. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama wasat ni sifat tambahan yang zaidah pada hamba, pada makhluk je, pada jirim.
Bukannya nak menunjukkan kudrat tu. Kalau ada jirim, mesti kudrat ada. Tak ada. Tapi kalau sifat wujud, bila kata batang tubuh ada, mesti dia itu sifat wujud. Tapi batang tubuh dia ada, tak mesti dia itu kudrat iradah ada sekali. Tak ada. Benda tu. Dan bermula makna keadaan yang 5 kemudian itu sifat salbiah. Keadaan 5. Mana lepas daripada wujud tu, iaitu sifat salbiah. Bahawasanya tiap-tiap satu daripada menafi, tiap-tiap satu daripada tiap-tiap sifat tu menafi, yakni ternafi ia tiap-tiap satu tu akan perkara yang tiada patut ia perkara bagi zat Tuhan kita Jalla wa Azza. Seperti barang yang diketahui akan yang demikian itu, demikian ternafi barang yang tiada patut itu daripada segala ta'rifnya, ta'rif yang 5 yang terdahulu sebutnya ta'rif. Jadi ternafi lah, dia sebut menafi. Jadi musannif syarah kita ni, dia ni duduk dah sama Syekh Wan Ismail Fatani, cuma mungkin tak jumpa lah sebab dia mengaji Azhar, pada yang mengaji Mekah. Sekarang kitab ni 1930. Jadi mufti 1941 sampai 1945. Sebelah tu kemudian. Tu. Tiada bahawasanya segala sifat itu dinafikan daripada Allah Ta'ala. Dia macam kita tunjuk najis malam. Bila sebut salbiah, bukan makna salbiah dengan makna sifat tak ada di Tuhan. Ada, cuma mafhum dilalah mutabaqah. Lalu dia kata tiada bahawasanya segala sifat itu dinafi kepada Allah. Bukan ni. Kalau kita tulis najis malam, ditanggal daripada Allah. Dan jika tiada, niscaya lazimlah bahawa ithbat baginya, bagi Allah segala lawannya, lawan bagi salbiah. Baharu, berbilang, sabit Tuhan. Dan iaitu isbat bagi segala lawannya itu mustahil atas Allah Ta'ala. Mustahil. Mustahil. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Kalau dalam kita akan terjadi dia kata thumma tu buat mari sebab apa? Sebab putus jauh. Putus jauh satu. Tu ulangkan yajibu kan. Ulang yajibu ni thumma ni kerana dia itu tidak membawa kepada thumma ni dengan makna tertib zikri, bukan tertib hakiki. Kerana thumma ni harah tertib wa ta'khir. Bukan makna ada wujud qidam baru masuk kudrat, bukan. Sekali ke dia. Artinya kemudian wajib bagi Allah, yakni pada akal Ta'ala 7 sifat yang dinamai akan dia, akan 7 sifat tu sifat ma'ani. Qala syarih, dalam kata syarih, i'lam, ketahui olehmu bahawasanya sifat itu jika ada ia sifat wujudiyah, dinamai akan dia akan sifat wujudiyah, pada istilah ulama mutakallimin akan sifat makna. Inilah akidah tunaji tak ada. Bila sebut sifat tu maknan, makna dia tu sifat yang wujudi. Sebab tu kita kata semalam ada 3. Ada makna sifat ma'ani dipanggil sifat zatiyah, sifat ma'ani panggil sifat zatiyah, panggil sifat wujudiyah pun panggil. 3 nama. Makruf bila kata sifat tu kalau ada dia panggil sifat makna. Sebab tu kita ni ada ma'ani. Jangan takut. Kita ada ma'ani. Ada ma'ani kita hitam, busuk, wangi. Sebab dia ada. Kemudian kata musannif, dan jika tiada ia sifat tu wujudiyah ay mansubatun ilal wujud, maka jika ada ia sifat itu thubutiyah yang lazim bagi sifat yang lain, dinamo akan dia akan sifat yang lazim bagi sifat yang lain sifat ma'nawiyah. Faham lah, yang mu'allalatan bi'illatin, diillatkan dikeranakan dengan satu kerana illah bermakna talazum, lazimi, atau ketiadaan lazim bagi sifat yang lain dinamai sifat nafsiyah ghairu mu'allatin li'illatin. Dan jika ada ia sifat tu ketiadaan subut, dinamai akan dia akan ketiadaan subut, sifat yang ketiadaan subut itu sifat salbiyah. Kalau ia disekam hal adami amru itibari, terjemahnya sungguh. Sebab tu kita kata syarih ni subut, yang kata tak subut ni dia nak keluarkan salbiah. Tu dia punya ni. First time tengok subut ni nak dengar salbiah.
Dia nak keluarkan salbiyah. Kalau terjemah subut tu sungguh. Kalau tengok dalam wasail ilmu kalam, alami, amru itibari, hal, terjemah dia sungguh. Cuma mafhum bezalah. Madlul bezalah. Alami maksudnya tidak-tidak tu. Amru itibari maknanya yang kita sebut tu. Nampak rupa tak ada, tapi bila tak ada, bila kita kata tak ada, kita sebut. Kalau hal nampak rupa, bila kita tunjuk tak kena. Tu hal. Kerana inilah terbahagi segala sifat itu kepada 4 bahagi. Iaitu apa? Kata Datuk Najin. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Qala al-muallifu rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wahiyal qudratu wal iradatu al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinati. Nak sambung pula perbahasan secara khusus 7 sifat ma'ani, kudrat dan iradat yang kita tak bahas lagi dalam Aqidatun Najin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pula Aqidatun Najin pada esok pagi, insya-Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.